Hidup penuh pancaroba. Ibu kepada 3 kanak-kanak OKU ini terpaksa mengharungi dugaan seorang diri. Biarpun jasad suami di depan mata, namun segalanya berbeza. Ya Allah, sembuhkan kesihatan dia, ya Allah. Kami nak macam dulu, ya Allah. Kami nak macam Daddy dulu, ya Allah. Berilah kesihatan Daddy, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Rawang Selangor. Di Mahat Tafiz inilah tinggalnya sebuah keluarga kecil yang mempunyai kisah mereka tersendiri. 7 tahun lalu, keluarga Hezma Hashim ditimpa dugaan besar. Suaminya, Muhammad Ibrahim, 36 tahun, terlibat dengan kemalangan di tempat kerja. Nama saya Hezma binti Hashim. Saya berumur 49 tahun. Saya punya rutin pagi-pagi subuh dalam pukul 3 macam tu saya dah bangun. Pagi tu saya akan buat persiapan masak nasi lemak untuk dijual di hadapan Tafiz. Selepas itu saya akan uruskan mengejutkan suami dan anak-anak. Jika suami tak tantrum lah. Jika tantrum keadaan jadi akan lebih kucak-kacil lah. Muhammad Ibrahim mula mengalami masalah kemurungan selepas menjalani pembedahan sebanyak 2 kali di bahagian bahu kanan. Hezma turut mempunyai 3 lagi cahaya mata istimewa yang menghidap penyakit autism. Muhammad Imadi Hakimin, 12 tahun, mengalami masalah asma kronik. Manakala adiknya, Nurul Hikmah Mukminun, 9 tahun dan Nurul Hazimah Mukminin, 7 tahun, masing-masing diduga dengan masalah sawan dan eksema kronik. Apa yang dijangkakan doktor, suami saya tidak boleh pulih seperti sedia kala. Dia tidak boleh jadi lagi seperti dia dahulu. Dia tidak boleh bekerja sampai bila-bila. Dan sekarang ni pun sebelah kiri, tubuh badan dia sebelah kiri pun dah nampak kecut. Dan mungkinkah perkara kedua akan berlaku lagi perkara seperti ini. Dan kalau dia operasi sekali lagi, saya tak tahu apa akan jadi kat dia dan apa akan jadi dekat saya dengan anak-anak. Masing-masing mempunyai penyakit masing-masing. Masing-masing mempunyai terapi masing-masing. Bukan satu perkara yang mudah untuk saya rawat mereka semua. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Mempunyai anak-anak OKU ini menjadi satu cabaran hebat buat Hezma. Dahulunya, dia tidak bersendirian. Namun semenjak suaminya sakit, semua bebanan dan tanggungjawab terletak ke atas dirinya. Menjaga dan merawat 4 orang ahli keluarganya ini bukanlah satu hal yang mudah. Hezma, dia pernah merasa putus harapan. Memikirkan keperluan suami dan anak-anaknya, dia harus kuat. Dan saya ikut situasi. Kadang saya menjerit. Ada jugalah kata-kata halus yang saya dengar pada telinga saya. Nama seorang guru, nama Ustazah buka Tafiz dengan suami menjerit, dengan anak menjerit, nak jadi apa? Orang tak tahu dalam rumah saya. Orang tak tahu apa jadi dalam rumah saya. Yang seorang akan menggaduh baling ke sana, yang seorang tantrum tengah berguling, yang seorang tengah macam ni. Pernah berlaku dalam keadaan kucak-kacir begitu, seorang lagi tu sawan. Saya tengah nak selesaikan yang anak yang sawan, yang ADHD dah memecah belahkan barang-barang yang lain. Keadaan fizikal Muhammad mungkin tampak seperti orang dewasa yang normal. Namun kini pemikiran Muhammad lebih ke arah keanak-anakan. Ada kalanya dia akan mula meronta-ronta jika tidak diberi perkara yang diinginkan. Jelas Hezma
Muhammad turut menganggap anak-anaknya itu teman sepermainannya semasa kecil. Jika tiada mereka, emosi Muhammad pasti menjadi tidak menentu. Pernah saya keluarkan rotan. Bukan rotan tu untuk pukul diorang, untuk takutkan diorang. Itu je cara saya ambil rotan. Saya arahkan sini, saya arahkan sana macam tu. Tetapi benda tu berlaku berhenti sekejap je. Kejap lagi dia buat balik. Termasuklah suami saya. Kat situ selalu saya menangis. Ini suami. Tetapi saya terpaksa layan seperti kanak-kanak begini kerana itu saja yang dapat meredakan suasana ketegangan mereka dalam keadaan tantrum. Selain mengendalikan Mahatafiz Hizma Habbah, Hizma juga seorang guru bahasa Mandarin sepenuh masa. Dia terpaksa berhenti buat sementara waktu atas faktor kekangan masa dan perlu memberi perhatian rapi terhadap suami dan anak-anak. Mahatafiz yang diusahakannya pernah ditutup selama 2 tahun pada musim PKP yang lalu kerana kekurangan dana. Saya percaya bahawa tahfiz Al-Quran ni adalah yang terbaik sebenarnya untuk semua orang punya terapi dan sakit. Sebab 2 tahun kami dah alami penutupan tu, memang kami tak ada duit dalam tahfiz tu, tapi Allah menghantar juga rezeki pada kami dengan cara apa, gaya apa, kami dapat melunaskan hutang-hutang tunggakan, sewa dan sebagainya. Ada jugalah kata-kata halus yang saya dengar pada telinga saya. Nama seorang guru, nama ustazah buka tahfiz dengan suami mencerit, dengan anak mencerit, nak jadi apa. Orang tak tahu dalam rumah saya. Orang tak tahu apa jadi dalam rumah saya. Bagi meneruskan perjuangan suami menjalankan Mahatafiz ini, Hizma terpaksa membuat jualan amal serta meniaga nasi lemak bagi menampung kos perbelanjaan tahfiz. Setiap hari, Hizma dan sahabatnya, Zuriati Zulkifli, 42 tahun, mula menjual nasi lemak di hadapan tahfiz bermula jam 8 pagi. Saya Zuriati Zulkifli. Saya dah mengenali Cikgu Hizma lebih daripada 15 tahun. Saya anggap Cikgu Hizma tu sebagai kakak saya lah. Sebab saya pun panggil dia pun Kak Ima kan. Dia memang seorang kakak pada saya. Lepas tu, bila dah jadi macam ni kan. Bila dah jadi macam ni, so dia yang kena ke depan. Sebab susah seorang pengusaha tahfiz. Perempuan pula tu nak ke depan, memang akan dia jatuh fitnah. Kita tengok Ustaz Muhammad macam orang biasa. Tapi bila kita kenali lebih, kita kenali dia, kita tahu macam mana Ustaz Muhammad tu, macam mana sakit dia, macam mana Cikgu Hizma kena tanggung sakit dia. Apa-apa pun semua Cikgu Hizma lah yang kena uruskan suami dan anak-anak dia. Anak-anak dia pula 3 orang pun OKU juga kan. Selalunya Imadi lah. Imadi selalulah tanya kenapa Daddy tu selalu mengamuk. Kenapa ibu pun selalu kena marah dengan Daddy kan. Waktu cakap nak buat macam mana. Daddy tu bukannya suka nak marah tapi dia tengah sakit. Jadi Imadi kena kuat, Imadi kena sabar. Mungkin satu hari nanti kan Daddy akan sembuh. InsyaAllah kita mana tahu kan. Macam itulah selalu saya kata pada mereka. Beberapa tahun lalu, Mahat ini mempunyai jumlah murid yang ramai. Namun, selepas penutupannya 2 tahun lalu, kini murid yang menuntut di sini tidak melebihi 20 orang. Barang-barang kegunaan di Mahat Tahfiz ini juga sudah usang dan memerlukan penambahbaikan. Namun gara-gara kekurangan dana, Hizma terpaksa menangguhkan hasratnya itu. Saya Abdul Aziz bin Nisali. Saya mengajar di Hizma Habbah ni hampir 5 tahun. Kebiasaannya di Hizma Habbah, Mahat Tahfiz Hizma Habbah, kami di sini mengajar dan belajar berkaitan dengan Al-Quran,
hafazan. Perasaan tu sangat sedih lah sebab untuk menjalankan aktiviti di Mahat ni memerlukan dana yang banyak untuk bayar premis dan sebagainya. Masyarakat di luar sana amat memerlukan pembelajaran seperti ini, Al-Quran, hafazan, dan di sana sangat kehausan ilmu Al-Quran lah. Jadi dengan ilmu Al-Quran ni sedikit sebanyak membantu kita di sana kelak. Besar harapan Hizma untuk melihat tahfiz yang diusahakannya ini terus berdiri teguh. Jika ketiadaan Hizma dan suami suatu hari nanti, di sinilah tempat tinggal ketiga-tiga anak OKU mereka. Dugaan yang menimpa keluarga Hizma telah mendapat perhatian ramai pihak. Antara yang turut sama hadir menghulurkan sumbangan Pengerusi Persatuan Trak Tunda dan Pengangkut Kereta Satu Malaysia 1MTT-CC Muhammad Yusof Haji Yahya. Selain itu, Dato' Azizan Zakaria selaku Ahli Perniagaan dan Penasihat Pertubuhan Wanita Inovatif Progresif Hulu Selangor memberikan sumbangan wang tunai kepada keluarga ini. Sumbangan kepada Mas Tahfiz Hizma Habah. Penyelaras Dun Batang Kali, Saifuddin Syafi Muhammad, sama-sama menyelami kisah Hizma dan suami. Mereka memberikan pelbagai sumbangan untuk kegunaan Mahat Tahfiz seperti komputer riba, mesin pencetak, tablet dan 20 bakul makanan asas. Semoga dengan sumbangan ini dapat membantu Hizma sekeluarga dan Mahat Tahfiz Hizma Habah. Dia selalulah tanya kenapa Daddy tu selalu mengamuk. Kenapa ibu pun selalu kena marah dengan Daddy kan. Waktu cakap nak buat macam mana. Daddy tu bukannya suka nak marah tapi dia tengah sakit. Jadi Imadi kena kuat, Imadi kena sabar. Imadi kena tolong mak, kena tolong ibu, kena tolong Daddy. Allah bisa, tegal biasa. Biarpun keadaan Imadi yang turut menghidap penyakit kronik, dia sentiasa membantu ibunya menjaga keluarga ini. Di hati kecil Imadi, dia amat merindui ayahnya pulih seperti dahulu. Terselit juga rasa cemburu tatkala melihat bapa orang lain normal dan sihat. Hari demi hari, Hizma banyak memendam rasa seorang diri. Tiada lagi tempat untuk dia mengadu kasih dan berkongsi rasa. Malah pelbagai persoalan turut bermain di fikiran Hizma. Bagaimana nasib suami dan anak-anak jika dirinya terlebih dahulu yang dijemput Ilahi? Itulah yang saya selalu fikirkan. Andainya saya tak ada di dunia ini, apalah yang akan jadi pada suami dan anak-anak saya kerana mereka pergantungan hidup dia hanya dengan saya. Itulah yang selalu saya fikirkan. Ya Allah, kalaulah saya tak ada kat dunia ni, macam manalah suami dan anak-anak saya. Dan itulah tahajud saya, itulah yang selalu saya doa kepada Allah SWT. Dan apa yang saya fikirkan, saya berpatah balik kepada nasihat suami saya. Apa pun terjadi, tahfiz tu diteruskan supaya anak-anak kita ada tempat. Walaupun keadaan anak-anaknya berbeza dengan kanak-kanak lain, Hizma amat menginginkan untuk melihat Imadi, mukminun dan mukminin berjaya mencapai cita-cita mereka suatu hari nanti. Selain mengajar ilmu duniawi, Hizma mempersiapkan anak-anak istimewanya ini dengan ilmu akhirat. Harapan saya tinggi untuk melihat suami saya seperti sedia kala. Tetapi mungkin semua tu biarlah Allah yang tentukan. Saya nak satu masa besok anak saya Imadi
Walaupun dia seperti itu, saya nak cita-cita dia tercapai menjadi seorang imam. Begitu juga dengan Muminun, Muminin. Ibu sayang anak-anak ibu. Ibu nak anak-anak ibu jadi orang yang berguna. Siapa pun kita, apa yang ibu pesan, pedulikan apa orang kata, kita terus je. Allah tak kata. Ingat pesan ibu, solat, mengaji, jangan tinggal. Mendengar rintihan nasib keluarga Hezma, syarikat Faiza Sendirian Berhad selaku penaja utama bersamamu turut hadir menyelami keadaan keluarga ini. Syarikat Faiza yang diwakili oleh Pengurus Kanan Cawangan Tengah, Jadwa Abu Bakar, menghulurkan sumbangan barangan asas produk keluaran Faiza. Keluar dia tak tahan, dia stres, dia rindu anak dia. Dia sangat carry man, dia sangat sayang anak dia. Dia tak dapat nak jangka. Sakit dia tu maksud doktor dia ada buat apa-apa tak ada operation? Doktor nak buat operation tetapi dia macam, saya tak tahu prosedur hospital, dia tak buat itu jam. Dia ada prosedur-prosedur kena jumpa doktor. Saya ni datang daripada wakil syarikat Faiza. Hari ini ingin menyampaikan sedikit sumbangan kepada Puan Hezma. Harap sedikit sebanyak dapat membantu meringankan beban. Terima kasih Puan. Dan juga saya sampaikan hajat juga Puan Faiza. Ini adalah buku berkenaan dengan Puan Faiza sendiri. So dalam buku ni pun ada banyak juga cerita-cerita tentang dugaan dan cabaran yang Puan Haja Faiza alami kan, mungkin dapat inspirasi lah sedikit sebanyak kepada Puan Hezma. Semoga dengan sumbangan ini dapatlah mereka menjamah makanan yang lebih berkhasiat. Raut wajahnya tenang. Namun hanya Allah yang mengetahui keperitan yang ditanggung oleh ibu kepada 3 anak istimewa ini. Walau diuji pelbagai dugaan, selagi kudrat di kandung badan, dia yakin dan percaya bahawa dirinya mampu menjaga anak-anak serta suami. Ujian besar buat Hezma, namun dia akur ketentuan ilahi. Kasihanlah diriku ini, ya Allah. Bantulah aku untuk ku menjaga suami dan anakku yang sakit ini, ya Allah. Kau pemudahkanlah semua urusan-urusanku di dunia dan juga di akhirat, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bersamamu turut menyelami kisah 7 keluarga dari 4 buah negeri. 2 keluarga dari negeri Selangor, keluarga Zamilah Muhammad dan keluarga Juliza Salim. 2 keluarga di negeri Johor, keluarga Sharifah Mariam Said Abdul Karim dan keluarga Suzaila Basirun. Menelusuri negeri Perak Darul Rizwan, keluarga Matnayan Awang. Dan keluarga Abdul Hamid Ahmad. Manakala satu keluarga di negeri Sembilan, keluarga Siti Asiah Maturus. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban.